Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Pensyarah subjek Q&R 4023 Kajian Quran dan Hadis di era ICT kami iaitu Dr. Muhammad Khairul Nizam. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ini, saya Nur Hazira binti Jaafar, nombor matrik 1181635. Saya Nur Rahana binti Maksum 1181632. Saya Nur Fatini binti Kasim 1181618. Saya Nur Izzah binti Jusuh 1181620. Ingin membentangkan satu kajian yang bertajuk Media Massa sebagai medium pembentukan akhlak di kalangan masyarakat. Bagi pendahuluan, kemajuan pesat teknologi komunikasi khususnya media massa telah mewujudkan satu fenomena baharu dalam masyarakat, terlebih-lebih lagi pada fasa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Media massa memberi pengaruh kepada segala tingkah laku, budaya dan pemikiran masyarakat. Kemajuan teknologi di dunia hari ini memberi impak yang besar kepada peringkat masyarakat Islam. Seperti yang sedia maklum, pembentukan akhlak melalui media massa berlawanan dengan teknik bersemuka bersama guru. Ini menyebabkan ia sering dipersoalkan oleh masyarakat tentang keberkesanan media massa dalam membentuk akhlak masyarakat. Ini juga menimbulkan rasa ingin tahu ahli akademik untuk mengetahui sejauh mana media massa memberi pengaruh tingkah laku dalam masyarakat hari ini. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Rahana binti Maksum. Terima kasih kepada Nur Hazira. Saya Nur Rahana binti Maksum ingin membentangkan objektif dan juga metodologi kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti tahap pendedahan media massa dalam kalangan masyarakat, dan yang kedua ialah untuk menilai sejauh mana peranan media massa memberi pengaruh kepada pembentukan tingkah laku masyarakat. Metodologi kajian. Kaedah ini menggunakan kaedah penganalisan data kuantitatif yang dibuat dengan menggunakan borang soal selidik secara maya atau lebih dikenali sebagai Google Form sebagai instrumen kajian. Seterusnya, kaedah deskriptif digunakan bertujuan untuk menghuraikan dapatan kajian yang diperoleh daripada soal selidik. Kajian ini menerapkan kaedah penganalisan data berpandukan kaedah statistik deskriptif yang berbentuk skala Likert berkaitan hubungan antara pengaruh media massa dalam pembentukan akhlak dalam kalangan masyarakat. Data skala Likert ini dikira secara manual dengan mengambil kira kekerapan dan juga peratus. Data yang dikumpulkan akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf bar dan juga cartapan. Selepas itu, skala tersebut digunakan untuk membuat penerangan kepada graf bar. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Fatini untuk membentangkan hasil dapatan kajian. Saya Nur Fatini. Seperti Nur Rahana nyatakan tadi, kami menggunakan kaedah kualitatif dalam kajian kami ini. Soal selidik yang kami sediakan ini terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah berkaitan demografi responden, diikuti dengan bahagian B iaitu analisa terhadap tahap pendedahan media massa dalam kalangan masyarakat, manakala bahagian C adalah mengenai peranan media massa yang membawa pengaruh kepada tingkah laku masyarakat. Untuk bahagian A, demografi responden, terdapat seramai 72 orang responden yang menjawab soal selidik ini, iaitu 18 lelaki bersamaan dengan 25% dan 54 perempuan bersamaan dengan 75%. Seterusnya umur. Majoriti responden yang menjawab ialah dalam golongan 20 hingga 25 tahun, iaitu seramai 64 orang bersamaan dengan 88.9%. Seperti yang dapat dilihat dalam jadual 2 dan rajah 2. Seterusnya, untuk status, majoriti yang menjawab soal selidik ini ialah masih bujang, iaitu seramai 66 orang bersamaan dengan 91.7%. Untuk pekerjaan pula, majoriti daripada responden ialah masih belajar, iaitu seramai 53 orang dan hanya 11 orang yang bekerja dan 8 orang tidak bekerja, seperti dapat dilihat dalam rajah 3 dan 4. Seterusnya, bahagian B ialah analisa terhadap tahap pendedahan media massa dalam kalangan masyarakat. Jadual 3 ini menunjukkan ringkasan responden bagi soalan 1 dan soalan 2. Bagi soalan 1 yang disoal kepada responden ialah sama ada responden bersetuju menggunakan media massa dalam kehidupan seharian. Majoriti menjawab sangat setuju, iaitu seramai 54 orang bersamaan dengan 75%. Minus purata untuk soalan ini ialah 4.7. Kesimpulannya, jelas bahawa majoriti responden bersetuju bahawa mereka menggunakan media massa dalam kehidupan seharian.
Manakala untuk soalan 2, yang disoal kepada responden ialah sama ada responden bersetuju atau tidak bersetuju menggunakan media massa melebihi 7 jam sehari. Majoriti daripada responden menjawab sangat setuju, iaitu seramai 35 orang bersamaan dengan 48.6%. Min purata bagi soalan ini ialah 4.1. Ini menunjukkan masyarakat dinilai Negeri Sembilan ini banyak menghabiskan masa untuk menggunakan media massa. Seterusnya saya serahkan kepada Nurul Izzah. Terima kasih kepada Nur Fatini. Soalan yang ketiga adalah apakah media massa yang paling digemari oleh responden? Dan jawapan responden yang pertama adalah telefon bimbit, yang kedua adalah internet, yang ketiga adalah komputer, dan yang keempat televisyen, dan yang kelima radio. Di sini dapat disimpulkan bahawa responden lebih menggemari telefon bimbit sebagai media massa yang paling digemari. Dan soalan yang keempat, apakah media sosial yang paling digemari dalam kehidupan seharian? Di sini kami memberikan responden 6 pilihan media sosial yang sering digunakan pada masa kini, iaitu TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan WhatsApp. Daripada soalan ini, kami mendapati bahawa peratus WhatsApp dan Instagram adalah yang paling tertinggi di antara media sosial yang lain. Seterusnya, kita teruskan kepada bahagian C, iaitu peranan media massa yang membawa pengaruh kepada tingkah laku masyarakat. Bahagian ini terdapat 4 soalan. Jadual 4 menunjukkan ringkasan jawapan responden bagi soalan 1 hingga 4, bahagian C. Di sini kami juga sertakan min purata bagi setiap soalan. Untuk soalan yang pertama, saya setuju media massa memberi pengaruh terhadap pembentukan akhlak. Min purata ialah 4.5, iaitu responden bersetuju media massa memberi pengaruh terhadap pembentukan akhlak. Soalan yang kedua, saya kerap melihat video dakwah di media massa. Min purata ialah 3.9. Di sini kita dapat lihat bahawa responden lebih cenderung untuk melihat video dakwah di media sosial. Soalan yang ketiga, saya pernah menyertai mana-mana kumpulan seperti Telegram, WhatsApp dan lain-lain sebagai platform belajar agama. Dan min purata ialah 3.9, iaitu responden cenderung untuk menyertai mana-mana kumpulan seperti Telegram, WhatsApp dan lain-lain sebagai platform belajar agama. Dan soalan yang keempat yang terakhir, saya suka menyebarkan dakwah dengan menggunakan media sosial. Min purata ialah 3.9 juga, iaitu responden lebih cenderung untuk menyebarkan dakwah dengan iaitu menggunakan media massa. Secara keseluruhannya, responden bersetuju dengan pernyataan bahawa media massa sebagai medium pembentukan akhlak dalam kalangan masyarakat. Masyarakat sangat optimis dalam menyampaikan dan menyebarkan dakwah agama dalam media massa dan juga media sosial. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Hazira untuk kesimpulan. Terima kasih kepada Nurul Izzah dan Nur Fatini mengenai hasil kajian. Kesimpulannya, jaringan media massa dalam kehidupan masa kini merupakan salah satu platform penyebaran maklumat dan kemudahan komunikasi untuk membentuk, mengukuhkan dan mengekalkan hubungan sosial dari seluruh dunia. Secara keseluruhannya, tahap pembentukan akhlak masyarakat yang berada di nilai Negeri Sembilan berada pada tahap yang sederhana. Media massa banyak memberi pengaruh positif kepada masyarakat dan masih lagi dapat memilih antara yang berfaedah maupun sebaliknya. Beberapa soalan-soal selidik yang dikemukakan dalam kajian ini perlu diberi perhatian mengenai masa yang diambil untuk bermain dengan media massa. Namun begitu, masyarakat juga menunjukkan minat terhadap bahan-bahan media massa yang berbentuk ceramah atau menyertai mana-mana kumpulan dalam WhatsApp dan Telegram. Maka penggunaan media massa harus ditonjolkan dengan menyampaikan maklumat yang memberi faedah kepada umum agar dapat mencapai objektif untuk membentuk akhlak masyarakat. Walau bagaimanapun, usaha untuk membentuk akhlak masyarakat melalui media massa itu memerlukan peranan setiap peringkat masyarakat untuk mengambil bahagian. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.